A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Namaste. Sawadikap. Salam apo. Anasayo. Sasabai. Selamat siang. Jadi hari ini saya terpaksa buat satu lagi video untuk berkongsi dengan rakan-rakan saya di luar sana, khususnya dalam ilmu ekonomi berasaskan kewangan. Apa yang saya nak sebut di sini, apa yang pengalaman saya ini, saya nak sebut di sini bukanlah nak mengatakan soal million, billion dan trilion tak boleh pakai. Itu asasnya boleh pakai kerana perkiraan matematik. Apa yang nak sebut malam ni, sebab tu kami panggil, kami ini adalah kumpulan Money Merak, di mana dalam matematik kami, selepas ini dia melibatkan lebih pada 15 biji kosong. Di mana 15 biji kosong itu ialah quadrillion, 18 biji kosong itu quintillion, sextillion 22 kosong, octillion 27 kosong, decillion 33 biji kosong, vegetarian 63 biji kosong, centillion 303 biji kosong, dan basitilian 603 biji kosong. Apa yang saya nak sebut ini adalah dalam tangan saya yang telah dimasuk di warehouse. Sementara yang tidak ada dalam tangan saya, yang saya deal adalah 2 million, iaitu 6,070 dan Marillion iaitu 30,000 biji kosong. Jadi nota-nota ini ataupun bank note ini yang kebanyakannya dikeluarkan oleh Zimbabwe dollar, daripada Reserve Bank of Zimbabwe dan daripada China. Jadi sukalah saya berkongsi dengan semua rakan-rakan. Kumpulan kami selepas ini akan dipanggil sebagai kumpulan Money Merak. Iaitu bukan lagi korporat dan bukan lagi konglomerat. Iaitu Money Merak ini maksudnya business money make money. Iaitu bukan lagi bisnes tradisi. Kerana kita faham selepas COVID-19 ini, dunia telah berubah. Berubah maksud di sini iaitu kita kena terlibat dalam bisnes new norm. Iaitu selepas COVID, iaitu di musim endemik. Selepas pandemik baru-baru ni. Jadi sebab itulah saya nak sebut juga di sini bahawa kenapa ringgit kita dan negara-negara lain yang mempunyai mata wang sendiri terpaksa mengikut rentak dunia dan jatuh, merudum, jatuh dan jatuh. Dan kita mensabitkan kalau kita katalah ringgit kita jatuh, kita kata Thailand jatuh juga, Indonesia jatuh juga. Kenapa kita meletakkan ukuran ini kepada negara orang? Sedangkan negara kita ini kaya raya dengan hasil bumi, dengan hasil minyak yang Allah SWT bagi ini begitu banyak, melimpah ruah. Jadi kita tak boleh menjadi ukuran negara-negara lain untuk berbanding dengan negara kita. Apabila kita ni jatuh, kita letakkan negara orang pun jatuh juga. Kenapa kita letak perbandingan negara kita dengan negara kaya macam Singapura, Qatar, Luxembourg dan Brunei? Jadi inilah kesilapan kita meletakkan kesalahan ni berbanding dengan orang lain. Jadi apa yang saya nak sebut di sini, saya dalam keadaan begini, insya-Allah kalau diizinkan oleh pihak-pihak tertentu, saya boleh membantu dalam menaikkan nilai ringgit sehingga RM2.35 1 dolar. Kerana saya lihat masa depan, kalau kita banyak bergantung kepada import barang-barang yang kita guna pakai bayaran melalui USD ataupun United States Dollar, ataupun lepas ni dia panggil United States Notes ataupun United States Treasury Note. Jadi kita akan menjadi, negara kita akan jadi masalah kerana bayaran kita nanti berbentuk USD dengan nilai kita yang begitu rendah sekali, bermakna kita akan jadi defisit negara akan menjadi lemah, dan inilah menyebabkan
wang merudung kita tak boleh kawal. Jadi insyaAllah kalau diizinkan, kalau dibenarkan oleh pihak berkuasa, saya boleh juga duduk dalam bersama jawatan kuasa untuk memberi idea macam mana saya boleh mencipta nilai $1 kepada RM2.35. Jadi walaupun berbunyi too good to be true, tetapi melalui pengalaman saya sendiri, saya telah melangkau di 48 negara. Jadi kalau anda yang biasa, macam mana DZA boleh pergi 48 negara, ambil duit kat mana, inilah jawapan tersendiri dalam kepala masing-masing, tipu siapa dan sebagainya. Saya menggunakan akal cara macam mana nak manipulasikan keadaan ini. Sebab itulah saya dalam cita-cita saya, insya-Allah saya akan melangkau di Malaysia sendiri. Saya akan memperbadankan 851 syarikat untuk mewakili 613 Dewan Negeri, 222 syarikat mewakili 222 Dewan Rakyat dan 16 negeri mewakili negeri-negeri, dan saya akan letupkan, saya akan cerita untuk negara sendiri sebelum blueprint saya untuk pergi jauh ke depan sehingga 3214 dalam rancangan, dalam blueprint saya, dalam blue sky thinking saya, iaitu sebelum akhir 2025 akan lengkap 3214 company mewakili 3214 negeri-negeri berdaulat di bawah 206 negara-negara di muka bumi, tidak termasuk Malaysia. Jadi kalau termasuk Malaysia, 851 syarikat mewakili 851 kawasan menjadikan 4,065 company. Setiap company ini saya akan menentukan jumlah time deposit yang saya sasarkan 406 bilion 500 juta sebagai time deposit dengan 100 juta USD ataupun 100 juta USN sebagai time deposit untuk 5 ke 10 tahun. Jadi saya akan cerita ini semua di mana kumpulan saya seluruh dunia melibatkan 4,065 syarikat ini untuk 4,065 kawasan ini akan dijadikan satu bentuk baru perniagaan ekonomi saya, iaitu Blue Sky Thinking ini berasaskan Gedebel, maknanya akan menjadi kumpulan money merak pertama di muka bumi yang orang lain belum lagi mencipta money merak. Orang lain hanya sekadar mencipta korporat dan konglomerat. Jadi insya-Allah kalau diizinkan dengan pengalaman saya dalam money merak ini, Blue Sky Thinking, saya juga cuba berusaha untuk membawa balik ringgit Malaysia, bank note yang denomination 100 dan 50 yang masih berada di Taiwan, di Filipina, yang saya tahu di Filipina ada 169 trilion, di Thailand dan Indonesia. Dan kita kena faham bahawa wang-wang yang dicetak dan diletak di sana yang belum diambil ini adalah bersandarkan emas yang ketika itu kita jadikan sandaran, sama ada kita pinjam betul-betul emas di Indonesia, di Filipina, di Thailand ataupun di Taiwan. Jadi dah sampai masa untuk kita menebus balik. Kerana kerana nok-nok ini berasaskan pada sandaran emas yang sudah mungkin 10, 15 tahun, 20 tahun ataupun lebih, adalah berasaskan pada 400 tahun interest. Kerana interest emas adalah 400 tahun. Jadi kalau katalah nilai 1,000 nok, 1,000 buat balik, jadi 1,000 tidak jadi lagi 1,000 ringgit. Bermakna 1,000 times 4% per year kalau 20 tahun, bermakna kita ada certain amount. Jadi pihak bank negara pun mungkin bangga kerana kita buat balik ini, kita jadikan sandaran baru kepada not-notes yang ada di bank negara yang tidak boleh diapung kerana tidak ada sandaran.
Jadi apabila kita bawa balik nok-nok RM yang berada di luar negara, kerana dia dalam segi security wise-nya, dia dalam segi imbasan keselamatannya, dia adalah tulen. Dan kita bawa balik ini, dan Malaysia akan boleh mengapungkan wang-wang lama yang dalam simpanan yang tidak boleh diapungkan kerana tidak ada sandaran. Jadi sebab itulah saya sebut tadi bahawa dengan keupayaan begini melalui Blue Sky Thinking ini, saya boleh jadikan RM2.35 $1 sekiranya diizinkan oleh pihak berkuasa. Jadi saya amat bangga juga kerana kita hari ini kita berada dalam endemik ini, kita perlu mencipta satu ekonomi berasaskan fikiran yang bijaksana. Jangan kita menggunakan ekonomi yang berasaskan kewangan bersandarkan single, apa dia panggil sebagai single traditional business. Sebab tu kita tak boleh kawal kerana kita bergantung di atas satu benda saja. Apa salah kita cuba multiplikan ataupun mempelbagaikan bisnes ini dalam bentuk kewangan yang banyak lagi ruang-ruang yang kita boleh buat. Jadi saya rasa pada malam ini untuk share dengan kawan-kawan, kerana nilai-nilai yang saya pegang hari ini melibatkan quadrillion, 15 angka, quintillion, 18 angka, sextillion, 22 angka, octillion, 27 angka, decillion, 33 angka, vegetillion, 63 angka, centillion 303 angka, dan bicentillion 603 angka. 3 huruf. Jadi saya nak ceritanya bahawa inilah yang saya pegang, dan ramai kawan-kawan yang jumpa saya tunjukkan inilah nota-nota bank note yang dikeluarkan. Bank note ni dia ada dua, satu paper note, satu gold note. Jadi gold note ni bernilai tinggi, biasa saya pegangnya gold note ni adalah 99.9. Jadi wang bank note denomination yang paling besar saya pegang adalah 30,000 biji kosong ataupun 30,000 biji angka. Begitu juga dengan dominion, iaitu 6,007 biji angka. Jadi saya akan mengajar kepada pihak-pihak yang ingin belajar macam mana proses. Sebab tu saya kata tadi saya boleh buat RM2.35. Saya tahu macam mana jalur penyelesaian untuk menaikkan taraf nilai ringgit demi membebankan apabila masa akan datang, mungkin awal tahun 2024 ataupun pertengahan 2023, kita dunia akan ranak dengan keadaan ekonomi yang dicipta untuk menjatuh sesebuah negara. Jadi kalau sekiranya saya diizinkan, saya bersedia dengan wang yang dibayar melalui gold backup asset ini, saya akan gunakan setiap negara 200 bilion termasuk Thailand, Filipina, Cambodia, Indonesia dan Singapura. Saya akan cuba macam mana saya nak buat untuk menaikkan satu level di atas, bermakna double harga. Ataupun dengan kata lain, kalau sekarang ni kita hari ni adalah 29 hari bulan Oktober, wang kita jadi RM4.72. Jadi insya-Allah kalau hari ni, berdasar hari ni saya boleh buat RM2.36 $1. Jadi kenapa saya nak buat begini? Demi untuk menyelamatkan negara Malaysia, negara saya yang dicintai. Saya takut defisit terlalu tinggi kerana kita banyak bergantung kepada import barang-barang baik makanan. Banyak yang kita ni boleh kata Malaysia ni terlalu hebat. Banyak yang mengimport. Jadi kalau kita mengimport barang-barang ini, kalau single tradisi bisnes, kita akan collect. Percayalah kepada saya. Jadi tujuan saya supaya import barang besok kita bayar dengan nilai ringgit, dengan nilai dolar RM2.35, tidak jadi RM4.72, bermakna sekali ganda. Jadi kita akan hancur, dan kerajaan berbagai cara tidak boleh berfikir benda ini kerana
pihak badan-badan keuangan berfikir hanya single tradisi bisnes. Jadi kalau you tak multiplykan keadaan, maka sampai bila kita tak jumpa penyelesaian. Sebab tu saya kata awal-awal dalam ciptaan saya 2 kali 2 bukan jawapannya 4. 2 kali 2 adalah 18. Maksudnya 4 campur 14. Bagi saya kalau kita cakap spiritual, 4 itu adalah jasad, 14 itu adalah roh ataupun spiritual. Jadi saya gabungkan ini untuk menyelesaikan masalah. InsyaAllah kalau saya diberi peluang, saya akan bawa balik ringgit-ringgit Malaysia ke Malaysia untuk jadi sandaran baru kepada bank not baru BNM untuk mengapungkan duit-duit lama, bahkan boleh mengapungkan duit-duit baru yang tidak dibenarkan apung kerana tidak ada kolateral, menggunakan kolateral yang saya bawa. Saya rasa itulah saja untuk hari ini. Kita berkongsi dari masa ke masa. Saya akan sekarang ni saya duduk tengah proses membuat buku-buku di mana sepanjang COVID mulai daripada 18 Mac 2021 saya 2020 saya telah menerbitkan 73 buku berkait dengan ekonomi berasaskan keuangan, termasuk dengan money merat, termasuk dengan blue sky thinking dan beberapa perkara lagi. Jadi ketika dalam tahun lepas saya rasa buku yang saya buat adalah berkait dengan hutang negara. Melibatkan hutang negara, melibatkan liability keuangan, melibatkan komitmen keuangan, ini akan bertambah. Lagipun hutang-hutang negara seperti yang orang politik cakap soal 1DB, kita kena membayar interest, faedah ini suatu masa nanti dibayar dalam bentuk USD. Maka negara kita, kalau kita tak fikir mulai daripada hari ini, negara kita, bukan saya meminta, fikirlah tenaga-tenaga pakar ekonomi yang cakap dalam TV itu, Awani 501, duduklah berbincang bersama macam mana mencari satu formula, satu sistem, satu konsep. Pasal penyelesaiannya amat mudah. Saya walaupun saya tidak bertaraf PhD, tetapi ilmu ni saya duduk 48 negara, saya merantau dengan 133 company luar negara, dan di Malaysia hampir dengan 185 company. Inilah PhD saya sudah. Saya mendapat PhD sendiri melalui praktikal, bukan melalui teori. Jadi sebagai akhirnya saya rasa itu saja daripada saya, kerana saya bersyukurlah kalau diizinkan oleh Allah SWT. Semalam pihak DOD telah melepaskan pembayaran seluruh dunia untuk gold backup asset yang akan jadi gold backup currency. Jadi insyaAllah kalau berlaku segera ini, saya menyeru kepada pihak-pihak berwajib yang ingin bersama dengan saya dan tidak mendowngradekan saya atau tidak underestimatekan saya. Kita duduk bersama-sama demi membina negara yang tercipta ini sebagai keluarga Malaysia. Bahkan Perdana Menteri sendiri pun telah bercakap di United Nations hari itu, kita akan menjadikan satu keluarga dunia. InsyaAllah, mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan dikau aku sembah, dengan dikau aku memohon pertolongan, ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Amin amin ya rabbil alamin.